bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, sebentar tadi sahabat-sahabat semua, Datuk Seri berada di Negeri Sembilan untuk menghadiri himpunan komuniti belia Madani bersama Perdana Menteri di Negeri Sembilan. Tapi apa yang lebih mengejutkan sahabat semua, begitu ramainya anak muda yang menghadiri himpunan komuniti belia Madani ini sehingga Datuk Seri Anwar mengambil masa kira-kira 20 minit untuk beliau daripada memasuki perkarangan sehinggalah ke dewan di mana himpunan ini diadakan sahabat-sahabat semua. Begitu terujanya, begitu happy, gembira anak-anak muda ini khususnya sahabat-sahabat semua untuk bersalaman dan ada juga yang mengambil gambar bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya mau kita melihat sendiri video ini sahabat semua yang direkam yang kita ambil sumbernya daripada FB YB Hanayo sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat dan kita tonton sendiri bagaimana anak muda begitu semangat sekali bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia sahabat-sahabat semua, Datuk Seri tidak menghambakan anak-anak muda khususnya pemimpin-pemimpin generasi masa hadapan ini untuk bersalaman dan juga sempat bertanya kabar dengan mereka. Ini adalah Perdana Menteri yang kita mahu sahabat-sahabat semua. Dia boleh bersama dengan berbagai lapisan, kira-kira muda, yang veteran dan sebagainya, kira-kira yang miskin, yang kaya dan sebagainya. So inilah Perdana Menteri yang berjiwa rakyat sahabat-sahabat semua. Jadi kita menonton bagaimana perjalanan Datuk Seri untuk memasuki perkarangan dewan itu mengambil masa lebih kurang 20 menit. Begitu semangat, begitu terujanya mereka untuk bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sahabat-sahabat semua. Bersama juga yang memasuki dewan itu bersama dengan Menteri Besar Negeri Sembilan dan Wabi Hanayo juga berada di sana. Seperti mana yang kita lihat di dalam video ini, hubungan lebar di antara pemimpin-pemimpin muda yang berada bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengambil peluang bersama-sama mengambil gambar dan sebagainya. Itu dia. Kira-kira bangsa, kira-kira agama sahabat semua kaum yang ada di Malaysia ini bersama-sama untuk memeriahkan majlis himpunan komuniti belia Madani bersama Perdana Menteri yang dianjurkan di Negeri Sembilan. Memang terbaik inilah Perdana Menteri yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Sikap yang senang, yang mudah didekati oleh masyarakat, oleh rakyat juga membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim disenangi dan begitu disayangi oleh semua lapisan masyarakat. Kira-kira yang muda, kira-kira yang tua, kira-kira yang veteran sahabat-sahabat semua. Itu dia. Boleh sampai lagi ambil masa untuk Datuk Seri sampai ke perkarangan dewan. Jelas muka-muka anak-anak muda yang begitu teruja sekali bersama-sama dengan Datuk Seri bersalaman, ambil gambar.
Penuh semua tempat ni sahabat semua dengan rakyat ya yang tidak mahu yang melepaskan peluang ya, yang perlu melepas peluang untuk bersama-sama dengan Datuk Seri di dalam program Himpunan Komuniti Belia ini. Inilah ya yang kita boleh nampak hari ini, menunjukkan sokongan anak muda kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini hari demi hari ya semakin meningkat ya, khususnya daripada golongan anak-anak muda. Jadi ini adalah satu perkara yang terbaik. Terus. Oke, Datuk Seri hampir sampai ya di perkarangan Dewan. Begitu ramai yang hadir. Akhirnya Datuk Seri sampai ke Dewan di sana, sahabat-sahabat semua. Baik. Mohon bersama kepada tuan-tuan puan dari hadapan ini ataupun mungkin rakan wartawan untuk kosongkan bahagian depan majlis kita akan menggunakan sebentar saja lagi. Sekali lagi mohon bersama. Jadi sahabat-sahabat semua, sebentar lagi kita akan mendengar ya ucapan ataupun ya ucapan Datuk Seri Anwar di dalam program ini, yang pastinya ya begitu menarik untuk kita dengar ya, yang begitu padu sekali ya apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya amanat ini diserahkan atau diberikan khasnya kepada anak-anak muda. Jadi tanpa membuang masa, saya juga mahu untuk membawakan menonton ya dan juga mendengar sendiri ucapan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, ya mari kita lihat dan tonton sendiri. Ini dia. Tinggal yang Ketua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul, dia kita kena jaga. Kalau kita tak jaga, yang Ketua nak berucap di Parlimen dia tak benar. Saudara Izzat Afifi, Presiden MBM dan seluruh pimpinan Majlis Belia Malaysia dan rakan-rakan yang saya muliakan. Hari ini bermakna dan juga nostalgik bagi saya ya. Kerana masa umur sekitar 24-26 tahun saya pimpin Majlis Belia Malaysia. Tema pada ketika itu menegak kebenaran dan keadilan. Kita desak kerajaan di bawah pimpinan marhum Tun Abdul Razak untuk mengikrarkan Hari Belia pada 15 Mei dan membentuk Majlis Perundingan Belia Negara yang dipengusikan oleh Menteri masa itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sendiri. Jadi pada hari ini kita saksikan ada perubahan dan saya ucap terima kasih kepada saudara Yan Ayu kerana KBS di bawah pimpinan beliau setuju supaya pengendalian Hari Belia Negara itu dilaksanakan sendiri oleh Majlis Belia Malaysia. Dan saya ingat kalau ini satu permulaan, mana hari-hari lain kalau boleh dipertimbangkan oleh rakan-rakan saya jemaah menteri, boleh diserahkan kepada badan-badan seperti guru, kalau boleh kumpulan peserta-peserta guru sendiri, pekerja dan sebagainya. Dan saya ingat satu permulaan yang baik dan saya ucap terima kasih terutama kerana kejayaan MBM mengendali program yang hebat pada
tengah hari ini. Dan tentunya dengan kerjasama penuh bagian beliau, KBS dan Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Saudara Aminuddin. Saudara-saudari, masa saya pemimpin beliau MBM itu mungkin umur 22 Setiausaha Agung dan 24 begitu jadi presiden, tentunya belum cukup, mungkin menimba pengalaman, dan sekarang saya saksikan pimpinan lebih matang, lebih bertanggungjawab. Jadi di antara oleh kerana kerajaan mengiktiraf mereka, dan sekarang ini desakan dan pandangan beliau itu diambil kira, satu tindakan yang bermakna adalah cara serius memandang pandangan-pandangan mereka dan menerima hujah-hujah sekiranya dipikir sesuai dan boleh dilaksanakan. Pengendalian hari belia, satu, permintaan supaya pentadbiran MBM dan program-program itu tidak ada kekangan dari segi keuangan. Kita bantu sekadar yang mampu, tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Hamid, Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan 5 juta ringgit setahun untuk Balai Belia Malaysia. Apa istimewanya MBM? MBM ini istimewa kerana badan-badan yang mewakili persatuan-persatuan, ya, itu kadang-kadang mewakili wilayah, mewakili sektor, mewakili kota atau desa, mewakili kaum, mewakili agama. Tapi Majlis Belia Malaysia boleh dipersatukan dengan semangat perpaduan yang jitu, dan sebab itu MBN di negeri sangat penting bagi menyelamatkan negara kita untuk membina kekuatan baru. Banyak ada dari GPMS. Mana GPMS? Okey, bangun. Saya tengok di luar tadi ramai dari GPMS. Dari MAYC lagi. Oh, ada. Dari Belia 4B. Dari ABIM. Dari Methodist Youth Fellowship. Hindu Youth Council. Young Christian Workers. Boy Scouts. Pengakap, ada pengakap. Ya. Terima kasih. Saya dah jadi sebagai Perdana Menteri, wajib jadi Presiden pengakap. Itu ikut undang-undang dia. Baik, banyak lagi yang saya tak sebut, tapi saudara, pengalaman itu mengajar. Kerana saya dari PKPIM, ABIM, kerana dengan Majlis Belia Malaysia, saya bersahabat dengan beberapa rakan yang lama. Sehingga akhir-akhir ini saya masih ingat pemimpin kelompok Kristian, pemimpin kelompok Hindu, Buddhis. Itu persahabatan dari MBM itu bukan saja memberi ruang kita faham, tetapi lita'arafu. Mufti Mesir, Mufti Mesir baru-baru ini datang, dan saya dengar sendiri kupasan beliau, Ali Jumaah dan Habib Hafiz Omar. Kedua-duanya dalam kupas lita'arafu itu mengatakan, bila Quran sebut lita'arafu, itu maksudnya mengaku bahawa Allah yang mencipta manusia, berbagai jantina, berbagai kaum, berbagai kabilah, berbagai warna. Untuk apa? Untuk kita kenal dan hormati. Lita'arafu, arif, bukan tolerance. Toleransi ini seolah-olah kita terima kepelbagaian, kita terima perbezaan. Tetapi istilah Al-Quran lita'arafu itu
supaya kita kenal dan menghormati perbedaan itu. Kerana mengiktiraf perbedaan kaum, warna kulit dan kabilah dan jantina sebagai ciptaan Tuhan. Ini yang disebut oleh mereka. Ini berbeza. Sebab itu saya kata anak muda sekarang mesti sedar bahawa masa depan mereka tentukan dengan syarat mereka punya komitmen, mereka punya sikap untuk menimba ilmu, mereka tolak kemungkaran, tolak rasuah, tolak kezaliman dan angkat martabat rakyat. Dan kita nak jadi alat. Sebab itu saya kata saya tidak mau anak muda ini menjadi semata-mata pak turut. Bincanglah secara terbuka. Majlis Perundingan Belia Negara 1 hari suntuk bincang. Nak kritik, nak tegur, nak tanya, nak minta ulasan, silakan. Nak beda pandangan, silakan. Jangan jadi macai atau walaun. Guna masa untuk berfikir, menilai. Kita bawa ulama-ulama besar dunia. Kupasan mereka kadang-kadang berbeza dengan cara-cara yang disampaikan di bawah. Ajak anak muda, anjur perseteruan. Ajak anak muda, anjur perpecahan. Bawa anak-anak muda, hina dan cerca orang lain. Bila kita bawa ulama-ulama besar, ajak anak-anak muda, angkat martabat mereka, hormat satu sama lain. Berbeza besar di antara ulama besar dengan tokoh-tokoh kecil yang membawa mesej yang berbeza. Nah, ini maksud bagi, kalau saya kata ini masa kita itu boleh kita beri makna sekiranya kita ada tekad yang betul, kita ada sikap yang betul, kita mau kebenaran, kita mau selamatkan negara. Jangan guna agama, jangan guna kaum untuk merosakkan negara. Ada orang tanya saya, ini soal rasuah ini, mengapa Anwar nak perang kuat padahal ramai Melayu yang ditangkap? Ini bukan soal Melayu atau Cina atau Dayak atau India. Siapa yang rompak kekayaan negara mesti kita lawan habis-habisan. Itu dia semangat anak muda. Karena bila ada rompak itu, rompak hak kita. Sebab itu saya ingat dari 70-an, moto kita itu menegak kebenaran dan keadilan. Dan sekarang ini masa kita. Masa kita apa? Untuk apa? Untuk selamatkan negara ini. Tingkat martabat anak muda. Tanggungjawab kerajaan, bukan KBS tapi semua kementerian lain. Ialah memberi ruang yang secukupnya. Hentikan amalan boros. Hentikan amalan fail curi harta rakyat. Baik tanah, baik balak, baik saham, baik projek. Saya ucap terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia. Kerana semangat ini tanam di Majlis Belia Malaysia dululah yang menyebabkan saya keras untuk memerangi rasuah dan penyelewengan. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, untuk latihan dan beberapa perkara yang disebut tadi, saya akan bawa untuk pertimbangan Jemaah Menteri dalam masa singkat. Dan saya percaya Hana dan Adam boleh peringatkan supaya gasih-gasih terlibat, baik Perkeso, baik Khazanah, baik Petronas, turut terlibat dalam program latihan di Institut Latihan Belia di bawah KBS. Sekarang ini dilakukan, umpamanya TVET itu dikenali bersama oleh Petronas dan syarikat-syarikat swasta. Tetapi di institut ini saya setuju dengan pandangan menteri, selain daripada kepimpinan yang masih kritikal, masih penting, ya, kepimpinan di negara Malaysia ini, keyakinan kita kepada agama, nilai dan akhlak kita, tetapi kenyataan dan realiti kita dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama. Apa untungnya kita tanam prasangka dan permusuhan di antara satu yang lain? Apa untungnya? Apa untungnya belia
kalau kita bawa mesej cerca kaum lain dan agama lain. Tak ada untung. Untung hanya bagi orang-orang politik yang desperate, yang tidak ada modal. Bila serah amanah, tak ada perubahan. Bila bagi amanah, amalan sakau berterusan. Dan sekarang nak bicara soal kaum dan soal agama. Sebab itulah saya ingin gesa saudara dalam latihan pimpinan ini dengan berani, dengan terang, Saudara Aizat, membawa mesej yang jelas. Negara ini mesti diselamatkan. Dan siapa yang menjadi tonggak untuk menyelamatkan negara ini dari kemungkaran, dari rasuah, dari penyelewengan? Anak muda. Jadi saudara pegang tanggungjawab ini baik-baik. Terima kasih. Kita hidup PM. Saya nak hidup belia yang penting. Terima kasih. Jadi ini jangan kita alpakan. Kerana saya bicara tentang negara ini kerana 6 dasawarsa, 6 dekad lebih kita merdeka, masih bergelut dalam soal kaum, bergelut dalam hal-hal fitnah. Baru-baru ini fitnah soal Allah. Siapa yang tukar pendidikan Raja-Gajah Melayu? Tak ada. Baru ini saya menghadap Yang Tuan, Tuanku Yang Tuan Negeri Sembilan. Sebelum itu kabinet kita bincang dengan Yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu saya menemui Tuanku Sultan Nadrin, Perak, Kelantan, Johor. Semua memperaku apa yang diputuskan oleh Raja-Raja Melayu. Keputusan kita itu dalam soal Allah tidak berbeza. Yang berbeza adalah fitnah. Dalam soal agama, sebagai ketua agama, majlis raja-raja, mereka menetapkan, tak usah berbalah lagi dah, kita teruskan. Iaitu Allah digunakan untuk orang Islam saja di semenanjung tanah Melayu, tapi diberi kelonggaran di Sabah dan Sarawak. Tapi yang disebut dalam beberapa tazkirah dan ceramah di luar ialah bahawa kita telah korbankan prinsip ini. Ini sebab saya katakan anak muda harus bangkit dan bebaskan diri mereka dari diperalatkan oleh penunggang agama dan pelampau kaum. Boleh begitu? Kalau boleh, saudara, setiap isu dibahaskan dengan baik. Dan saya percaya dalam majlis perunding belia negara, selain daripada bincang soal ekonomi, pekerjaan, hubungan dengan kemudahan dalam perkeso yang sedang dirombak, beberapa kemudahan lain, bincang juga isu-isu pokok yang menyentuh masa depan belia dan masa depan negara kita. Saya tidak ada masalah sekiranya MBM mohon supaya dibincang hal-hal yang sensitif dalam negara, termasuk tindakan keras terhadap perasuah. Kita boleh bincang secara terbuka, tidak ada masalah. Kerana bagi saya, kalau tidak kita tangani dengan baik sekarang, tidak ada jaminan masa depan kita di tangan belia-belia. Kalau kita hutang tanpa kawalan seperti yang berlaku sebelum ini, hutang 1.5 triliun, siapa yang nak bayar? Generasi akan datang. Mengapa MBM atau Persatuan Belia tidak desak? Tanya, mengapa hutang kami nak bayar? Hutang untuk apa? Hutang untuk buka ladang? Baik. Hutang untuk majukan industri? Baik. Tapi hutang untuk sakau, kami perang dengan mereka. Itu baru sikap orang muda yang semangat. Ya. Ini hutang besar, tiris banyak, bocor banyak, wang yang diambil daripada semua. Nak buat tempatan banjir, sakau. Nak buat jana wibawa, sakau. Nak buat elektrik, sakau. Dan bila kita nak ubah, sekarang dasar kita ubah. Orang yang paling kaya bayar, yang lain diberi subsidi oleh kerajaan. Nak pergi ke Mekah, orang paling kaya tak perlu subsidi kerajaan dan tabung haji.
Jadi mulai tahun ini saya hentikan subsidi bagi orang yang maha kaya untuk pergi Mekah. Pergilah Mekah dan belanjalah sendiri. Tetapi bagi rakyat yang bawah, kita akan teruskan dengan subsidi melalui tabung haji. Ini apa yang masalahnya? Mengapa nak dibantah lagi? Mengapa tak dibuat dulu? Itu masalah dulu. Sekarang kita harus lakukan. Jadi saya harap isu-isu ini, Saudara Izzat, mesti dihadam supaya kita bawa perubahan dalam negara kita. Saya yakin dengan kemampuan beliau-beliau. Saya hidup saya lama dalam pimpinan beliau. Masa saya di tahanan ISA kali pertama pun saya masih umur sekitar 26-27 juga. Kementing 2 tahun. Oleh kerana kemiskinan, petani-petani dan pekebun kecil getah dibaling. Jadi bagi saya, semangat anak muda itu mesti kekal. Jangan umur muda perangai macam orang tua. Jangan umur muda tidak idealisme, tidak ada. Jangan umur yang muda tapi turut membabi buta sikap orang tua walaupun salah. Kita mahu anak muda yang punya keyakinan. Kita mahu anak muda yang ada idealisme. Kita mahu anak muda yang ada prinsip dan nilai. Kita ada anak muda yang arti hormat. Hormat yang tua, yang beri panduan yang baik. Tapi tolak segala rasuah dan penyelewengan, kerana itu bukan budaya dan tradisi dan amalan anak muda. Dah 5 juta dah dapat, cukup lah Izzat. Ada. Sudah. Dan ini termasuk hal-hal lain. Seperti saya sebut, training, macam Hana sebut rakan muda, itu melibatkan juga syarikat-syarikat swasta yang boleh menampung sebahagian daripada kos penganjuran. Kalau tidak, kita buat program yang banyak kita belanja, kesannya tidak ada. Kita kena hentikan amalan. Begitu juga tentang OKU yang menjadi dasar kita supaya apa saja program, jangan kita tinggalkan kelompok ini, kerana kelompok ini memerlukan pembebasan dan keadilan. Kemudian isu yang disebut oleh Saudara Izzat dan Saudara Hanayo, itu isu penyertaan. Kita mahu dengan belanja ini, Saudara Izzat, bagi tahu kian salam semua pimpinan MBM. Saya nak tahu laporan dalam 1 bulan ini, apa dia rancangan boleh pertamanya menambah keanggotaan belia-belia dalam persatuan-persatuan belia. Keduanya, memastikan penyertaan wanita di semua peringkat termasuk pimpinan MBM bermula dengan 30% minima. Ketiganya, memperhebatkan program-program ekonomi, latihan dan kebajikan termasuk kesedaran belia untuk menunaikan tanggungjawab mereka menyelamat negara ini. 4 perkara ini, Saudara Izzat, MBM harus beri laporan dalam cukup 1 bulan. Kalau laporan tidak memuaskan, dari 5 juta turun 4. Tapi kalau laporan itu cukup cemerlang, dari 5 boleh tambah lagi insya-Allah. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya merasmikan Hari Belia Negara 2023. Mohon ya mohon Perdana Menteri untuk Terbaik itu dia sahabat semua, ucapan dan juga amanat Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya kepada anak-anak muda dalam persatuan, di dalam apapun yang mereka ikuti, sahabat semua. Saya sangat tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia katakan anak muda jangan berfikiran seperti orang tua, ya, dan juga anak muda jangan mengikuti cakap orang tua yang salah, harus mempunyai idealis, ya, di dalam menghadapi
kehidupan sebagai anak muda. Wow, begitu padu, ya, begitu mendalam maksudnya sahabat-sahabat semua. Ingin saya katakan, apa yang dinyatakan itu bukanlah Datuk Seri untuk menyeru anak muda melawan orang tua, tetapi mereka harus berfikir sama ada apa yang dinyatakan oleh orang tua mereka itu adalah benar atau tidak. Kena berani untuk mempunyai pandangan, kena berani untuk menyuarakan kebenaran sahabat-sahabat semua, bukannya mengikut telunjuk walaupun perkara itu salah. Terbaik itu antara amanat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan satu perkara lagi katanya ada sebilangan pimpinan daripada pembangkang yang menyeru agar Datuk Seri Anwar Ibrahim berhenti bercakap berkaitan dengan rasuah. Wow, kenapa sahabat semua? Kenapa mereka berbuat demikian? Adakah mereka begitu takut terbongkar segala kebobrokan penyelewengan yang dilakukan oleh mereka? Sahabat-sahabat semua, fikirkan. Jadi, terima kasih, sampai di sini saja apa yang saya mau kongsikan, dan juga sedikit review daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, amanat beliau terhadap anak muda di dalam himpunan komuniti belia madani ini yang dilangsungkan, dijalankan di Negeri Sembilan. Terbaik. Jadi sekiranya sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walantit apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap buaton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.